Ada tak mazhab lain lagi yang dipakai selain 4 mazhab yang kita tahu? Sebagai contoh, bagi wanita tak perlu menutup kaki rambut ketika solat. Ada 2 soalan. Soalan pertama, contoh tu soalan yang kedua. Soalan pertama, ada tak mazhab lain lagi yang dipakai selain 4 mazhab? Jawab. Macam ni. Ada beberapa soalan. Ada tak mazhab lain? Itu dulu. Ada. Mazhab ni ada beratus mazhab. Asal lah. Mazhab ni apa? Pandangan imam-imam mujtahid. Pada zaman sahabat dah banyak dah mazhab. Mazhab mazhab Ibnu Abbas, mazhab Ibnu Umar. Banyaklah mazhab. Lepas tu pula zaman sahabat, zaman tabi'in ada lagi mazhab Hasan Al-Basri, macam-macam mazhab. Kemudian mazhab yang 4 kita yang terkenal 4 tu kan, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam masa yang sama berpuluh lagi mazhab waktu tu. Banyak mazhab. Mazhab Sufyan As-Sauri, mazhab Zahiri, mazhab Zahiri. Macam-macam lagi mazhab. Banyak. Beratus, malah mungkin beribu mazhab. Kalau tanya ada tak mazhab lain? Ada. Okay. Cuma yang sampai dekat kita cuma 4. Sebab apa sampai kat kita 4? Sebab mazhab-mazhab yang beribu tadi, ataupun kalau beribu banyak sangat, beratus tadi, mazhab imam mujtahid ni memang layak untuk bermazhab, memang layak untuk jadi untuk mengeluarkan hukum sendiri daripada Quran dan hadis. Memang layak dia. Zaman sahabat dan zaman para tabi'in, tabi'in. 300 tahun tu lah. 300 tahun pertama. Memang layak dia keluar. Maka ada beratus-ratus. Kemudian masing-masing pakai mazhab masing-masing lah. Iyalah. Kemudian meninggal dia. Bila meninggal dia, tak ada anak murid. Tak ada anak murid yang dia tak ada anak murid. Maka matilah mazhab dia. Bukan mati. Stop lah mazhab dia dah. Lepas tu yang mazhab lain ni pula, ada anak murid seorang. Lepas tu anak murid meneruskan mazhab tok guru dia. Kemudian anak murid ni mati, tak ada anak murid. Maka habislah mazhab. Begitulah. Daripada beratus tu sikit jadi 30. Sikit jadi 10. Sikit jadi 4 sampai sekarang. Yang mana sikit tu ada anak murid. Lepas tu selang 300 tahun anak murid dia mati dan tak ada anak murid dah. Mati, terkubur mazhab tu. Yang ni pula masih lagi ada anak murid, belajar sampai selang berapa ratus tahun terkubur mazhab tu sebab tak ada anak murid. Dia tak ajar, tak ada anak murid lah. Dan dia tak tulis kitab. Maka tak ada. Siapa nak ambil macam mana ilmu dia? Sebab dia dah meninggal dan kitab dia tak tinggal kitab, dan anak murid pun tak ada. Anak murid dia mati pun tak meneruskan tok guru dia. Jadilah sampai dekat kita ni 4. Sebab apa? Itu je yang ada anak murid, mati ada anak murid daripada Imam Syafi'i. Sampai sekarang daripada Imam Hanafi, sampai daripada Imam Ahmad sampai sekarang ada kitab dan ada anak murid 4. Yang lain tak ada. Okey. Tiba-tiba ada orang amal, dia kata ada tak lagi yang amal. Kalau ada orang amal sampai sekarang, pelik bin ajaib. Sebab anak murid tu dah terputus lama beratus tahun. Macam ni dia boleh tahu? Macam ni dia boleh pakai mazhab yang lain? Sedangkan bila kita tengok ikut sejarah, lama beratus tahun dah. Tak ada anak murid yang mazhab-mazhab yang beratus-ratus tadi. Dah habis dah. Dan tak ada kitab. Kalau ada kitab sekalipun, baca tak faham. Apa murad yang dikendaki? Apa yang dalam kitab yang katalah imam-imam mana yang besar ni tulis apa? Tak tahu apa maksud dia. Tak tahu macam mana kaedahnya, macam mana cara nak faham. Tak tahu sebab anak murid dia dah tak ada. Maka matilah, terkubur. Yang ada 4. Tapi tiba-tiba dia boleh amal. Pelik bin ajaib. Tu je lah nak cakap. Pelik bin ajaib lah. Macam mana dia boleh, katalah 500 lebih, katalah 800 tahun dah habis dah mazhab tu, tiba-tiba dia boleh amal. 800 tahun, berapa generasi tu? Macam mana kau pergi masa lepas, belajar kembali balik masa depan ke macam mana? Tu je lah jawapannya. Pelik bin ajaib. Sebab dah terputus. Ataupun ada orang dakwa sebenarnya ini adalah mazhab gini. Ada orang dakwa? Boleh percaya ke orang dakwa tu? Macam itulah. Okay.
Okey, habis. Dia kata lagi, sebagai contoh bagi wanita tak perlu menutup kaki. Tak kisahlah apa-apa contoh pun. Tak kisahlah apa-apa contoh pun. Cuma pelik lah kalau dia boleh sebab dah terputus jauh. Dia kata, Ustaz, ada ustaz saya jumpa masa tu ada seminar antarabangsa. Mungkin kalau kata ada seminar-seminar besar macam tu, saya punya sangka baik mungkin itu adalah salah satu daripada 4 mazhab. Cuma mungkin pendapat dhaif dia ke yang kita tak tahulah. Pendapat dhaif, pendapat kedua dalam mazhab Hanafi ke apa, mungkin lah. Begitulah, boleh cakap gitulah. Sebenarnya dia masih lagi termasuk dalam mazhab-mazhab yang 4, tapi yang dhaif lah, yang terpencil, yang kita pun tak tahu. Mazhab Syafi'i pun tak habis belajar. Tak kena nak tahu mazhab lain kan. Mazhab lain lagi lah tak tahu. Mazhab Syafi'i pun tak habis-habis. Hidup, belajar. Sampai mati. Hidup balik. Belajar mazhab Syafi'i lagi. Sampai mati. Hidup balik. Belajar mazhab Syafi'i sampai mati. Pun tak habis. 3 kali hidup mati pun tak habis. Celak-celak mata, terus belajar. Baby terus belajar. Umur 60 mati. Hidup balik. Belajar lagi. Pun tak habis. Belajar mazhab Syafi'i. Tiba-tiba boleh tahu pula mazhab lain punya pendapat dhaif lah apa. Oi, pelik lagi tu. Jadi kita punya sangka baik mungkin mazhab yang 4 juga, tapi pendapat kedua, ketiga, keempat, kelima tak tahu. Mazhab yang dalam mazhab lain tu je lah yang boleh kita sangka baik, kerana di tempat tu ada ustaz ke, tempat-tempat seminar antarabangsa. Itu je lah boleh cakap. Nak cakap macam mana lagi.